Seperti yang kita ketahui, sebelum ini dadah merupakan musuh nombor satu di negara kita. Dadah adalah berbahaya dan perosak anak bangsa. Penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan buruk terhadap individu, keluarga dan masyarakat di negara kita. Namun kini, dadah bukan lagi musuh utama negara. Pada hari ini, dapat kita lihat bahawa amalan rasuah telah menjadi musuh utama negara. Kemusnahan bangsa dan negara akan terjadi ekoran peningkatan amalan rasuah di negara ini. Hal ini turut mengganggu perkembangan sosial, pembangunan serta ekonomi sesebuah negara sekiranya amalan rasuah ini masih berleluasa. Malah, saban hari kita dihidangkan dengan berita-berita berkenaan amalan rasuah. Ini menunjukkan rasuah merupakan antara jenayah berat di negara ini. Pada pendapat saya rasa didikan agama dan kebutuhan moral seseorang yang lemah dan kurang itu menyebabkan seseorang tu mudah terpengaruh dengan sogokan rasuah ini. Selain itu, saya rasa sifat tamak dan juga sikap mahu hidup mewah juga mendorong kepada gejala rasuah di sesebuah jabatan. Bagi saya lah, the major punca lah kan. The major punca sebenarnya adalah diri sendiri. Sebab kalau kita nak cakap pasal penguatkuasaan memang ada. Okey. Penguasaan memang ada dan orang yang buat rasuah pun tahu dia menghadapi risiko akan berdepan dengan SPRM sekiranya tertangkap kan. Dia sendiri tahu. Kan, tapi yang tetap ada sebabnya adalah diri orang tu sendiri. Jadi kalau bila kita cerita pasal diri sendiri ni pelbagai aspek yang ada lah. Okey. Yang pertama tekanan hidup kan. Yang kedua nafsu kan. Nafsu untuk mendapat lebih daripada yang sepatutnya. Okey. Kemudian kalau kita cerita pasal diri sendiri ni juga kita boleh kaitkan juga dengan tabiat. Ada orang yang dia ambil rasuah sebab dia hobi. Padahal dia tak adalah memerlukan pun. Ada. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita rasa macam semua adalah related dengan diri sendiri. Sebab kita tengok pengambil rasuah ni, okey, orang individu yang melakukan gejala rasuah ni, dia tidak terhad kepada individu-individu yang inteleknya kurang saja, tidak. Ada yang memang pandai, bijak pandai, ahli agama pun ada. Kan? So sebenarnya memang datang daripada diri sendiri, nafsu diri sendiri. Ada yang tekanan ekonomi pun ada. So pokok pangkal dia adalah diri mereka sendirilah. Saya tak menolak kemungkinan bahawa orang dah betul-betul kaya raya pun, duit dah tidur dalam duit pun tetap ambil rasuah. Saya tak menolak kemungkinan tentang perkara tu. Sebabnya apa yang kita lihat dekat dalam khidmat kita lah, daripada sudut pandang SPRM itu sendiri, yang sememangnya rasuah ini wujud apabila diri perasuah itu ataupun diri yang menerima rasuah itu menerima baik jenayah itu dalam hidup dia. One is that people want to get something the easy way, right? And they have money in their hand, or they have something in their hands that they can actually trade with the other party. There are a lot of people who are greedy, right? So because they want to live a luxurious life, and they don't think about the moral values anymore. They don't think about the religious values anymore. Okay, they put behind all this just in order to make them happy or make them satisfied for a short while. Okay. So for me, it's only two things. The people who take it
is greedy, and the people who offer also greedy, but they want to benefit although they are not entitled to it. Integriti itu menunjukkan kejujuran, ketulusan seseorang dan kepatuhan tanpa kompromi terhadap undang-undang ataupun peraturan yang berkuat kuasa. Integriti sebenarnya kita dapat menunjukkan kedudukan serta martabat sesuatu organisasi. Organisasi yang berintegriti dapat menjamin kesejahteraan hidup setiap pegawai yang berkhidmat di bawah bumbung organisasi tersebut. Sekiranya organisasi tersebut atau pekerjaan yang diceburi itu bergulemang dengan elemen rasuah, susah bagi seseorang untuk mencapai kejayaan. Sifat jujur dan telus seseorang manusia itu dalam menjalankan apa yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan ke atas dia. Lah, apa benda yang diamanahkan, apa benda yang dipertanggungjawabkan, kita harus jalani dengan jujur dan telus mengikut piawaian undang-undang yang telah ada dekat atas dekat dalam Malaysia ni, kan? So setiap negara, setiap negeri, setiap jabatan dia dah ada piawaian dia. Jadi kita follow je lah. Kalau kita follow sikap kita jujur, telus, apa benda yang diamanahkan, dipertanggungjawabkan, itu yang saya gelar integriti dalam hidup saya dan dalam prinsip saya. Integriti bukan setakat penting dalam satu pekerjaan sajalah. Dia termasuk sekali dengan pengurusan hidup. Okey, integriti ni salah satu bentuk salah satu sikap, okey, salah satu sikap yang perlu ada pada semua orang. Okey, macam mana dia penting dalam pekerjaan? Ianya penting daripada segi amanah yang dipertanggungjawabkan. Seperti orang yang bekerja sebagai kaki tangan awam, kan? Ataupun bahasa sekarang orang jagomen lah, kan? Dia orang jagomen ni maksudnya dia apa saja yang dia dipertanggungjawabkan ke atasnya. Okey, contohnya anggota polis, okey, dipertanggungjawabkan ke atasnya menjaga keamanan, menyiasat dan juga menangkap pesalah. Contoh, kan? So bila anggota polis ni dipertanggungjawabkan, dia bukan dipertanggungjawabkan oleh ketua polis itu sendiri. Okey, tapi sebenarnya tanggungjawab tu datang daripada rakyat yang membayar cukai untuk gaji-gaji dia. Okey, sama juga seperti orang yang bekerja di pejabat tanah sekalipun. Walaupun kerja dia just pakai ingkit masuk, kan? Tukar milik tanah dan sebagainya, kan? Tapi dia tetap juga menggalas amanah dan tanggungjawab daripada rakyat. Kan? Bukan semata-mata daripada bos. Kan? Integriti memang sangat penting sebab kita bukan menggalas tanggungjawab daripada bos kita semata-mata. Kita menjalankan tanggungjawab daripada rakyat. Kan? Jadi kalau kita faham konsep integriti itu, sudah pasti kita akan telus dengan dan jujur dengan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk pekerjaan kita. Kan? Bukan kita just ikut cakap bos saja. Kan? Kalau kita ikut cakap bos je, kita tak berpandang daripada sudut pandang yang betul, kan? Sudut pandang yang betul adalah tanggungjawab kita kepada rakyat tu, kan? Ramai orang yang aku ikut bos aku je lah. Bos aku suruh tutup kaunter pukul ini sebab nak buat jamuan, aku tutup. Contoh, kan? Jadi sebenarnya kalau kita ni tahu kita bekerja untuk siapa, dan kalau orang kerajaan dia bekerja untuk rakyat, ya saya bekerja untuk rakyat lah. Sebagai seorang penjawat arwah, adalah sangat penting untuk kita sentiasa menjaga tata kelakuan kita supaya tidak mendekati gejala rasuah. Rasuah boleh menyebabkan pelbagai impak yang negatif kepada diri dan juga jabatan. Jadi saya berharap sebagai penjawat awam, semua akan berjaga-jaga dalam membuat atau menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Sikap jujur dan telus perlu ada pada setiap masa pada setiap penjawat awam supaya gejala rasuah dapat dibendung demi keselamatan dan juga pembangunan negara tercinta Malaysia.